الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Siapa ya? 171. Baik. Bismillah. Okey, bismillah. Mari aja tertib. Iaitu dimulakan dengan niat takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, kemudian rukuk, iktidal, sujud dan begitulah seterusnya. Sekiranya sesetengah rukun sembahyang ini didahulukan, tidak sebagaimana yang disyaratkan, maka batal sembahyang jika sengaja dilakukan. Sekiranya dilakukan tanpa sengaja, maka sembahyangnya batal bermula daripada awal rukun yang dilakukan, bukan pada tempatnya tanpa tertib. Oleh itu dia wajib mengulangi semula semua rukun tersebut, yakni rukun-rukun yang batal. Berasaskan kepada kaedah di atas, sekiranya dia terus melakukan sembahyang selepas mengubah tertib yang telah ditentukan oleh syarak, sehingga sampai kepada rukun yang sama pada rakaat seterusnya, maka rakaat yang sahih yang dilakukan selepas rakaat yang batal dikira menggantikan rakaat yang batal itu. Jadi ini dia wajib menambah satu rakaat untuk sembahyang tersebut. Ini dilakukan sebagai ganti kepada rakaat yang batal disebabkan rukun-rukunnya dilakukan tanpa tertib. Naam. Tertib Naam. Jadi tertib ni dalil dia adalah kenapa kena ada susunan? Kerana Nabi SAW suruh kita semayang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang, sebagaimana kamu tahu aku semayang, sebagaimana diajarkan semayang. Jadi perjalanan semayang Nabi itu tertib lah. Susunan Nabi mendahulukan apa benda, melewatkan apa, itu dianggap sebagai tertib. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam riwayat yang lain iaitu Nabi SAW sebut dalam hadis, ibda'u bima bada Allahu bih, mulakanlah dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan. Kalau ada susunan yang ada disebutkan oleh syarak, maka hendaklah kita mengikut kepada susunan apa yang telah ditetapkan oleh syarak, iaitu dimulakan dengan niat takbiratul ihram. Ni perjalanan tertib ni, susunan semayang, iaitu dimulakan dengan niat takbiratul ihram. Mesti niat takbiratul ihram tu pula berserta dengan takbiratul ihram. Ada dia sekali. Waktu tak ada terkemudian lah. Lafaz takbir dengan niat. Tapi mesti mula dengan niat. Kalau selagi tak ada niat, tak sah lah hak lepas tu. Tak sah lah apa yang selepas daripada niat. Kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian rokok. Jadi selagi orang tak sah Al-Fatihah, lagi tu rokok dia tak sah lah. Kalau dia ada tinggal rokok, maka bila dia ada tinggal rokok, maka tak ada tertib lah kat situ. Tinggal rokok, tinggal. Bila rokok tinggal, jadi tertib dah, tergendala susunan. Jadi i'tidal pun dianggap tak sah. Apa? Sebab i'tidal dilakukan tanpa rokok sebelumnya, dia tak sah. Pasal itu rukun. Bila dia tinggal satu rukun, jadi kita menganggap Rakaat yang sedang kita berada itu rakaat tu tak kira, itu tak sah. Pasal tak ada tertib, sebab tertib itu rukun.
mesti ikut susunan. Jadi bila dah ada tercacat satu susunan, maka dianggap tak sah apa yang selepasnya. Hak selepas daripada rukun yang tertinggal tu dianggap tak sah. Lara dia panggil. Lagu. Sekiranya sesetengah rukun sembahyang ini didahulukan tidak sebagaimana yang disyarakkan, maka batal sembahyangnya. Nampak? Kalau ada rukun tu dengan sengaja dia telah meninggalkan tertib. Saja ada orang saja dia nak ubah. Contohnya daripada qiyam dia pergi sujud dulu. Lepas tu baru dia bangun untuk rokok. Memang batal lah. Nampak? Kesengajaan melanggar tertib batal. Tuan-tuan, kau sengaja. Jika sengaja, nampak? Batal bila? Jika sengaja. Sengaja batal. Bila sengaja batal. Nampak? Sebab perbuatan ni, hak kata dalam batas semayang, perbuatan yang membatalkan semayang ni, dia boleh jadi batal terus kalau dia min jinsis salah. Boleh batal terus kalau yang kita buat itu daripada perbuatan yang daripada jenis sembahyang, daripada jenis sembahyang tu sendiri kita buat. Bukan pada tepatnya. Ada orang dia pergi rokok saja, dia pergi sujud saja, batal terus. Dia beza, ada perbuatan yang kita buat dalam sembahyang ni bukan daripada jenis sembahyang. Bila bukan daripada jenis sembahyang tu yang kena tengok. Kalau perbuatan tu perbuatan yang halus tak batal, macam garu. Garu ni bukan daripada perbuatan jenis sembahyang. Jadi kalau sikit tak apa. Baru perbahasan sikit banyak itu adalah pada perbuatan yang bukan daripada jenis sembahyang. Tapi kalau daripada perbuatan yang jenis sembahyang, yang adalah sembahyang, mana rokok, kita pergi terus batal terus. Kalau sengaja terus batal. Baik. Sekiranya dilakukan tanpa sengaja, tadi kita kawal sengaja, ada orang tak ikut tertib. Dia terus pergi rokok, dia terus pergi, contoh pergi kepada dia sujud tanpa dia rokok, tanpa dia i'tidal. Kalau sengaja batal. Tapi kalau tak sengaja, sekiranya dilakukan tanpa sengaja, maka sembahyangnya batal bermula daripada awal rukun yang dilakukan. Mana kalau ada orang jika dilakukan tanpa sengaja, tak sengaja meninggalkan tertib, maka sembahyangnya batal bermula daripada awal rukun yang dilakukan, bukan pada tempatnya tanpa tertib. Oleh itu dia wajib mengulangi semula semua rukun tersebut, yakni rukun-rukun yang batal. Maksudnya apa ni? Berdasarkan kaedah ni. Ni kat sini keterangan dia tuan-tuan, bawah ni. Maksud dia apa yang dikatakan? Sekiranya dilakukan tanpa sengaja, maka sembahyangnya batal bermula daripada awal rukun yang dilakukan, bukan pada awal rukun yang dilakukan, bukan pada tempatnya. Ni bahasa ni nak kena clear sikit sini. Maknanya maka sembahyangnya batal bermula daripada awal rukun yang dilakukan, bukan pada tempatnya. Maksud dia tuan-tuan, dia orang yang tinggal tertib, yang tak sengaja ni, kalau contoh dia tinggal, dia tinggal, katakanlah dia tinggal rokok dia tinggal rokok, jadi batal daripada rokok tu dah, bukan daripada awal sembahyang. Dah niat dia kira lagi ni orang tinggal rukun ni, niat dia okey, Fatihah dia okey, di mana start batal ni kalau tak sengaja ni? Contoh ada orang tanpa sengaja dia tu pergi sujud, contohlah tu dia sujud. Jadi sebenarnya batal tu kat mana? Batal tu daripada tempat hak mana dia tinggal, bukan daripada awal solat. Awal solat masih okey. Ni cerita tak sengaja ni. Kalau cerita sengaja batal dah. Cerita tak sengaja. Macam mana kaedah dia? Ni dia jelaskan di sini. Berasaskan kepada kaedah di atas yang kita cerita ni, kalau kita ada tinggal rukun secara tak sengaja, bukan batal pada awal, batal pada tepat kita pergi pindah. Yang kita pindah tak ikut tertib tu, dia start situ batal. Jadi berdasarkan kaedah ni, dia kata sekiranya dia terus melakukan sembahyang ni pasal tak sengaja ni, cerita orang tak ingat lah tuan-tuan. Orang tak ingat, lupa. Terlupa yang dia tu sebenarnya ada meninggalkan rukun, dia melangkaui tertib.
tak ikut susunan. Jadi sekiranya dia terus melakukan semayang selepas dia mengubah tertib yang telah ditentukan oleh syarak itu sehingga sampai kepada rukun yang sama pada rakaat seterusnya, maka rakaat yang sahih yang dilakukan selepas rakaat yang batal itu dikira menggantikan rakaat yang batal itu. Jadi guna. Okey, contoh. Ada orang tengah semayang. Jadi daripada qiyam tu habis baca Fatihah, dia terus pergi sujud. Contohlah, pasal dia ingat ke dia ni tengah i'tidal. Bukanlah kira orang ni macam-macam tak. Manusia ni macam-macam. Dia ingat macam dia ni tengah i'tidal, padahal dia tengah dalam rakaat pertama. Okey. Dia pun terus sujud. Allahu Akbar. Tapi tak ingatlah tu cerita tu. Tak ingatlah tuan-tuan, cerita tak ingatlah ni. Sujud. Lepas tu duduk antara duduk sujud. Allahu Akbar. Lepas tu sujud balik. Allahu Akbar. Lepas tu bangun. Allahu Akbar. Ke rakaat kedua. Baca Fatihah rakaat kedua. Lepas selesai rakaat kedua, lepas tu rakaat. Allahu Akbar. Tengah rakaat tu, ni orang panggil dia dah sampai balik ke tempat yang dia tinggal di rakaat yang dah jumpa balik dah. Rukun, dia dah sampai balik ke tempat yang dia tinggal rukun tersebut di rakaat pertama. Tengah rakaat tu dia kata, rasa macam baru ni rakaat ni, macam tak rakaat je tadi. Maka pada ketika itu, bila dia yakin begitu, apa perlu dia buat? Dia kata tak apa, teruskan je lah solat. Cuma rakaat yang sedang dia buat itu, kita anggap itulah rakaat bagi rakaat yang pertama, bukan rakaat kedua tu. Yang dia buat tadi, sujud tu, tak kira laghun. Hak sujud rakaat pertama tu kan, dia ada buat sujud. Dia ada duduk antara dua sujud. Dia ada sujud balik. Lepas tu dia ada bangun pula untuk baca Fatihah. Hak tu dia cerita tu. Hak tu semua lagha. Hak tu semua dia cerita. Maknanya kita anggap sekarang ni rakaat yang dia buat, dia salah kembali balik. Jadilah rakaat yang sedang dia buat itu, itulah rakaat yang jadi duk ingat, jangan dia ingat kata dia rakaat kedua. Tak. Sekarang ni dia duduk di rakaat yang pertama. Ini kita cerita kalau ada orang tinggal rukun, dia tinggal rukun. Bila tinggal rukun, dia punya tertinggal tu sampai dia jumpa pula dengan rukun yang ditinggal tu pada rakaat yang berikutnya. Ini cerita tak sengaja tuan-tuan. Tapi kalau sekiranya ada orang dalam rakaat itu dia dah teringat dah, tak dan jumpa lagi. Tadi tinggal apa tadi tuan-tuan? Tinggal rakaat kan? Tinggal rakaat. Okey. Sekarang ni tengah sujud teringat dah. Kan tinggal rakaat. Bila tinggal rakaat, dia pun terus sujud. Allahu Akbar. Dalam sujud tu, ini salah ni. Ini tertinggal ni. Jadi apa perlu buat? Tak ada terus. Kembali balik. Sebab apa? Kembali ni hukum dia bila dia tak sampai lagi, masih lagi dalam rakaat yang dia ada tertinggal rukun tu. Tengah sujud tu teringat, ya Allah, tak buat tadi tu, tak rakaat tadi. Apa perlu buat? Terus bangun. Waktu tu juga, on spot, waktu tu juga terus bangun, berdiri sekejap, rakaat balik. Allahu Akbar. Lepas tu sami Allahu liman hamidah. Kemudian teruskan sembahyang. Kembali pada waktu itu, selagi mana dia tak sampai lagi ke rukun yang dia tinggal tu pada rakaat yang berikutnya. Mana kau tak imam, macam tu tak imam. Kau tak imam tinggal, on spot balik. Tapi kalau tak imam tinggal ni, takkanlah pula tak imam tak rakaat dah, makmum dia ikut juga. Larang. Maknanya tak imam. Kalau makmum rasa, contohnya tiba-tiba tak imam terus sujud. Tak. Bukan baca sejadah, bukan. Jangan nak fikir sejadah lah. Sembahyang zuhur kau nak sujud selalu ni, sejadah kau, sujud sejadah. Jadi maksudnya dalam situasi yang dia anggap dah tak ikut. Kita mana boleh ikut. Bila tak imam ni dia buat satu benda depan kita, keadaan yang dari segi sudut i'tiqad kita tu penting, bukan i'tiqad imam, i'tiqad kita. Kita kena pegang i'tiqad kita. Sekarang ni tak imam buat benda ni, dia terus pergi sujud, dia salah ni dari segi i'tiqad kita.
Jangan tak kira. Sebab tu dia kata yang syarat qudwah tu, antara salah satu syarat qudwah, bahawa alla ya'taqida butlani salati. Jangan dia ada i'tiqad bahawa sembahyang imam dia tu batal. Jangan sampai gitu. Kita ni makmum tak boleh jadi makmum di belakang seorang yang dari segi i'tiqad kita sembahyang dia dah batal. Sembahyang imam. Walaupun i'tiqad imam barangkali sembahyang dia sahih. Contoh orang mazhab lain orang mazhab lain, mazhab Hanafi, dia pegang isteri tak batal wudu. Aula mastumun nisa, jima'. Mazhab Hanafi, jima' selagi tak jima' tak batal wudu dengan isteri ni. Itu i'tiqad dia. I'tiqad kita, persentuhan suami isteri batal. Jadi kalau ada jiran kita, contoh orang Pakistan, dia tak imam surau, dia pergi surau pun tumpang kita, memang kita nampak dia duduk bersalam dengan bini dia. Nak pergi kan, dia peluk-peluk dengan bini dia, kita nampak. Sekejap lagi masuk surau jadi tak imam maghrib. Boleh ikut. I'tiqad dia sahih, pasal dia tak batal. Tapi orang kata i'tiqad makmum. Kita tak tahulah. Yang tahu tadi dia salam tak ikut. Pasal apa? Kat situ kita dah ada i'tiqad tentang batalnya sembahyang imam. Begitulah situasi bila tak imam melakukan sesuatu perbuatan yang batal, makmum dah tak kena ambil keputusan, tak boleh ikut dah. Tak boleh ikut dah. Ikut tak boleh. Cuma bila kita tak ikut, ada dua keadaan. Tak ikut sama ada secara mufaraqah, ataupun tak ikut dah imam tu dalam keadaan menunggu. Dua keadaan. Bila kita tak ikut, contoh tadi tak imam sujud dia, tak imam terus sujud dia, Allahu Akbar. Okey, kita tak boleh lah, kita kena rakaat tak boleh. Cuma kita tak boleh tu, kita tak ikut dia sujud tu dalam dua keadaan. Pertama dalam keadaan mufaraqah. Mufaraqah maknanya keluar mengikut imam lah, menyempurnakan sembahyang secara sendiri. Atau tunggu di sini boleh, sebab kita menunggu takut imam ni sedar. Ni imam ni nanti dia taubat, dia waktu sujud dia taubat ni. Dia mengaruk ni, takut insya-Allah, takut dia ingat kot. Kita tunggulah. Kalau dia bangun, tak apalah. Kalau dia tengah sujud tu, tiba-tiba dia bangun balik, ya khair, tak ada masalah. Maknanya kita tetap dengan keputusan tak boleh ikut tok imam yang salah, tak boleh ikut. Tak boleh. Bila salah tuan-tuan, tak boleh ikut. Jangan tak ikut. Cuma dalam tak ikut tu, nak buat secara mufaraqah boleh, nak buat secara menunggu pun boleh. Kalau kita rasa tok imam tu tak batas secara totally lah, dia tak batas secara total, sebab ada ihtimal mungkin dia balik semula ke, mungkin tak apalah, tunggu. Ataupun tak batas, contohnya dalam situasi tok imam naik rakaat yang kelima, memang kita tak boleh ikut, pasal dah 4 dah, kita yakin 4 dah, tapi tok imam naik rakaat kelima, kita dalam apa keadaan sekalipun tetap boleh tunggu. Dah ni dia naik rakaat kelima, tak, masih lagi tak batal. Sebab barangkali dia bila dia syak imam, dia syak 3 ke 4, dia kena ambil 3. Bila dia ambil 3, dia akan naik rakaat kelima. Naik rakaat kelima, kalau kita sebut subhanallah, ikut dia. Dah dia kata dah aku betul ni, ikut dia kuat, subhanallah, tetap sembahyang dia masih sah. Sebab tu kita boleh tunggu dia. Tunggu kat mana? Tunggu dekat tahiyat akhir. Nak mufaraqah boleh. Jadi ni situasi ni, dia kata situasi ni, maka rakaat yang sahih yang dilakukan selepas rakaat yang batal dikira menggantikan rakaat yang batal tu. Bila dia rakaat pada rakaat kedua ni, sebenarnya inilah rakaat yang betul, yang sahih, ganti rakaat yang hak tak betul tu. Rakaat pertama hak tak ada rakaat tu. Taib. Dengan ini dia wajib menambah 1 rakaat untuk sembahyang tersebut. Ini dilakukan sebagai ganti kepada rakaat yang batal disebabkan rukun-rukun yang dilakukan tanpa tertib. Kita tengok apa perbahasan Imam Nawawi Kita dengar pula. Sebab ni tertib dia bahas sikit Okey, dia kata fa in tarakahu amdan,
sekiranya seseorang itu, kata Imam Nawawi, dia meninggalkan tertib dalam keadaan sengaja. Nampak? Tertib yang kena wajib tertib lah, rukun qauli lah, rukun fi'li lah wajib tertib ni. Taib, sengaja. Bi an sajada, seperti Imam Nawawi buat contoh, orang tu sujud qabla ruku'i, dia sujud sebelum rukuk, batalat salatuh, kalau sengaja batal. Wa in saha, jika dia terlupa, fama ba'dal matruki laghun, apa yang dibuat selepas rukun yang dia tinggal tu, itu dianggap laghah. Tadi dia tertinggal rokok so apa yang dia buat selepas rokok tu apa? Dia telah sujud 2 kali, 2 rantung sujud, itu laghah, tak apa, tak kira. Laghah, dia anggap laghah, perbuatan sia-sia. Fa in tadhakkara, kita tengok pula teringat bila ni. Jika dia teringat sebelum dia sampai kepada yang semestinya, sebelum dia sampai kepada rukun yang dia tinggal, dia teringat kat situ. Bila? Tak dia tengah sujud, dua antara sujud ke, tengah sujud balik ke, yang penting sebelum sampai ke rokok. Kalau dia teringat sebelum sampai ke tempat yang dia tinggal, maka fa'alahu. Apa hukum ni? Buat balik. Mana kalau dia tadi tinggal rokok, dia dapatkan balik yang rokok. Wa illa di sini, wa illa jika dah sampai ke tempat tu dah, dia dah jumpa balik dah rukun hak dia tinggal, pada ketika itu kita kena anggap bahawa itulah perbuatan kita yang betul bagi menggantikan rukun yang tertinggal pada rakaat yang pertama. Contoh, kalau dia teringat pada rakaat kedua, ketiga, dia tinggal rukun rokok pada rakaat pertama, rakaat kedua tu tak ingat lagi. Bila teringat? Rakaat ketiga baru teringat. Rakaat ketiga tu baru teringat. Teringat apa? Teringat tinggal rukun di rakaat yang ni mana? Ni nak kira berapa rakaat dah ni? Dua. Pasal kita kena potong lah rakaat pertama tu potong, rakaat kedua tadi baru jadi rakaat yang pertama, rakaat ketiga yang sedang diduduk tu jadi rakaat yang kedua. Kena buat kira-kira. Tak, dia kira kita, maknanya sekarang ni dia rakaat yang kedua, dia kena kira gitu. Lepas tu rakaat dah dia kira rakaat kedua, ada tasyahud awal kan, duduk lah. Hak yang dia buat sebelum tu laghah, dia anggap sebagai laghun. Rakaat pertama tu laghah. Bila laghah, rakaat kedua tu rakaat yang pertama, rakaat yang ketiga yang sedang diduduk tu dianggap baru rakaat yang kena ikut aturan hak semayang tu pula. Hak betul, tak sahih. Okey. Kemudian falau tayaqqana, ni mana Wawi punya permasalahan. Ayah. Semayang seorang. Kalau berdoa tadi, takkan orang belakang dia tak boleh. Siapa tak tegur orang belakang? Takkan tak tegur kan? Itu dah masalahnya. Tak. Ya, itu dah problem jemaah ni. Problem makmum lah tu. Takkanlah tak tegur kan? Itulah cerita dia ni. Ini kita cerita semua ni Melaka ni. Cerita makmum sepatutnya tegur lah. Dalam situasi makmum tegur, tapi imam dia tak ambil respon lah. Makmum, kalau makmum tengok tu imam tiba-tiba sujud, macam kita cerita tadi lah, dah dia tengok tiba-tiba imam tu terus sujud, makmum tak boleh ikut. Pada ketika itu makmum kena niat mufaraqah. Mana tak boleh ikut, habiskan sembahyang secara bersendirian. Pasal dia dah tegur tapi tak ada respon. Tak ada. Dia kalau belakang tegur, dia ambil alih dan imam seorang boleh tak? Lepas tu imam tu dia sepak lah. Dia duduk sebelah. Tak, dia kena dia kena clear dulu. Maksudnya dia tak boleh lagi macam tu. Sebab kita tak pasti kedudukan apa? Makmum tu kan. Makmum tu sekarang ni macam mana kan? Dia first kali dia jangan duk fikir nak selamatkan orang lain dulu, selamat diri sendiri dulu. Okey, contoh semua makmum konsisten. Makmum tadi konsisten. Tok imam sujud,
Lepas tu dia tengok semua makmum konsisten lah, maksudnya semua makmum duduk diri, tak ada pun yang sujud ikut imam kan. Kalau nampak tu boleh sebab sekarang ni bila konsisten sebenarnya semayang makmum semua dah selamat. Mana ada tak selamat masa tu? Semua selamat. Tapi contohlah kata kita nak biarlah jemaah lah, nak habiskan saya jemaah. Bila dah semua boleh hukumnya dia pun bergerak ke depan. Dan ketika tu makmum-makmum yang lain ni kalau dah nampak ada orang pergi gerak ke depan, maka pada ketika tu dia boleh niat mengikut imam. Niat ikut imam dalam solat waktu itu boleh. Maknanya lepas orang semua konsisten, sepatutnya seorang semua dah mufarakah. Kan kita boleh niat imam di tengah-tengah, boleh. Harus niat imam di tengah-tengah, boleh tak? Asas main seorang tiba-tiba ada mari jemaah. Boleh. Ulama kata kalau sekiranya benda tu ada darurat, ada sebab, hukum dia tak makruh. Niat tengah-tengah ni kalau saja-saja, asal tak niat jadi makmum, tengah-tengah baru niat jadi makmum, saja-saja hukum dia makruh, tak dapat fadilat jemaah. Tapi kalau ada sebab macam tu, ada sebab lah. Asas main seorang, tapi dah seorang ni naik seorang ke depan. Cuma naik ke depan tu kena hati-hati sikit lah, sebab dia ada tak imam tengah ada tu. Tak imam tengah ada depan tu. Jadi naik seorang supaya orang lain boleh. Jadi situ kontroversi sikit lah. Kalau nak bagusnya sebenarnya al-faraqah semayang seorang, kontroversi jadi dua tak imam pula. Kan marah tak imam pertama ni. Jadi bagusnya mufaraqah, semayang seorang, habiskan semayang. Tapi kaedah tu boleh sebenarnya, boleh. Bila dah nampak ada satu orang naik, dia pun niat imam, makmum belakang ni kata aku mengikut, boleh. Niat qudwah tengah-tengah semayang boleh. Okey. Kemudian dia kata ni perbahasan Imam Nawawi, dia kata falau tayaqqana, jikalau ada satu orang dia yakin, satu orang tengah semayang, dia yakin bahawa fi akhir salatihi, dia yakin pada akhir sembahyang dia, pada akhir sembahyang dia ni taraka sajdatin minal akhirah. Di akhir sembahyang, tengah tahiyat akhir, dia yakin dia meninggalkan satu sujud. Dia tengah baca tahiyat akhir dah. Baca tahiyat akhir. Lepas tu dia baru yakin, kata aku baru sujud sekali. Dia baru sujud sekali. Taraka sajdatin minal akhirah. Maknanya dia baru sujud sujud sekali lah. A'adaha, maka hukum dia sajadah. Maka pada ketika tu tengah tahiyat akhir, sujudlah balik. Sujudlah. Mana orang tinggal, bila dia yakin dia tengah baca tahiyat akhir, kemudian dia kata aku baru sujud sekali ni. Tahiyat akhir tu, rakaat akhir. Kalau rakaat ketiga tak ada masalah. Kalau rakaat ketiga sama macam hukum kita khabar ni lah. Maksudnya sujudlah. Ada. Jadi sekarang ni pada rakaat akhir, sajadah, maka hendaklah dia sujud, wa a'ada tasyahhudahu, dan dia ulang balik tasyahud dia. Dia sujud, lepas tu dia mengulang balik tasyahud. Au min ghairiha lazimahu raka'ah, ataupun ni soalan haji, kalau dia teringat tinggal sujud tu di rakaat lain. Orang tengah duduk tahiyat akhir, lepas tu teringat kata tinggal sujud di rakaat lah lain. Maknanya ada cacat tertib lah. Betul. Dia dah rakaat keempat, tengah tahiyat tasyahud akhir, lepas tu tiba-tiba teringat ada tinggal sujud rakaat ketiga ke rakaat kedua ke, apa perlu buat? Lazimahu rakaah, maka wajib dia datangkan satu rakaat tu, tambah Allah, naik, tambah lagi satu rakaat. Itu cara dia. Orang dah duduk akhir, tiba-tiba teringat ada tinggalkan rukun, macam mana? Pada ketika tu lazimahu rakaah, maka wajib untuk datangkan satu rakaat. Gitu je kaedah dia. Datang. Lepas tu sujud sahwi. Wa kadza in syakka fihima. Nampak? Demikian lagi dia syak. Demikian juga kalau orang syak dalam semayang ni, dia ada syak. Dia ada syak dalam semayang ni, tak ada syak pada tinggal rukun pun problem.
syak. Dia dalam fiqh ni, kalau dalam setengah keadaan dia bila sebut syak, dia kata syak tu 50-50, dhan 51 hingga 99, waham 1 hingga 49 waham. Dalam fiqh ada keadaan dia bahagi kepada 4 ni, waham, syak, dhan, yaqin. Ada setengah-setengah hukum. Macam dalam bab tayamum diguna kaedah tu. Orang nak cari air ni, kalau ada waham sikit, pun dah tu dah. Tapi kalau dhan, dia dah macam yakin. Ada setengah hukum fiqh ni, dhan dia duduk pada martabat yakin. Ghalabatuz dhan dipanggil. Kalau kuat sangkaan, tu dah kira okey dah, macam yakin. Itu dalam fiqh. Tapi dalam hukum fiqh ni, kebanyakan bila sebut syak tu adalah 99 sampai 1. Syak ni duduk ada setengah hukum dalam perbahasan fiqh. Seolah-olah bila sebut syak itu zon lah tu, masuk sekali dah. Dia tak, mana bila sebut syak tu, dia bukan kira istiwa je, dia bukan kira 50-50 je. Tak, 30 pun syak, 80 pun syak. Ada setengah hukum dia akan pakai seperti itu. Sebab tu mana bila sebut gini wakadha syak, ni tak kisah 20% ke, 30% ke, 40% ke, 60%. Bila rasa macam syak, aku ni tak yakin lah mula ceritanya, aku ni buat belum, khalas, maknanya buat balik. Dalam fiqh ada setengah fiqh hukum tak dibagi 3 tadi. Dia bagi waham, dia bagi syak, dia bagi dhan. Tapi kalau dalam tauhid tak ada pembahagian. Dia yakin dengan tak yakin, yakin dengan syak je ada. Dia tak ada waham. Dalam tauhid tak ada waham. Maknanya kamu yakin pada Allah tahu mana Allah itu berkuasa. Zon kuat dia 99%. Kapi lagi. Walaupun 99% dah. Allah Ta'ala itu berkuasa tak? Ya, 99%. Khalas, tak ada. Mana boleh syak? Tak boleh syak, tuan-tuan. Ada cerita, ada satu orang, seorang ulama, nama Syekh Abul Huda Sayyad, Syekh Abul Huda Sayyad, tak silap. Dia ni orang alim, tapi ayah dia tak alim. Dia yang alim. Tapi dia ni jaga maruah ayah dia. Ada satu hari tu, satu kumpulan ulama datang nak ziarah dia. Tapi kumpulan ulama kata kalau dah anak alim, ayah mesti alim, mesti ayah alim juga. Jadi kami dah selalu dah mengaji dengan anak ni, kami nak mengaji dengan ayah pula. Ayah tak alim, tapi dia nak jaga air muka ayah dia. Dia pakat dengan ayah dia. Dia kata, ayah ni banyak anak-anak murid saya ni mari nak tanya soalan ke ayah. Ayah tak tahu benda. Jadi gini, kalau dia tanya, ayah cakap je gini, benda je soalan pada dia, ayah katalah, masalah ni ada 2 pandangan. Ayah jawab gitu je. Dia tanya soalan dia pun, ayah khabar, masalah ni ada 2 pandangan, tolong syarahkan. Ada suruh saya syarah. Jadi orang tanya soalan, ya Syekh, apa? Dalam masalah ni ada 2 pandangan. Jawab. Alika bukan anak dia. Terang sikit. Jadi ayah jawab gitu. Jadi semua orang tanya soalan. Ada satu orang ulama yang hadir, dia kata, semua jawapan dia ada 2 pandangan. Betul ke dok ni alim ni? Jadi dia fikir, macam mana aku nak tanya satu soalan yang tak boleh jawab. Di situ ada 2 pandangan. Ulama yang tanya pun bijak juga. Dia pun teringat, dia kata, okey, aku nak tanya dia satu ayat. Afillahi syak. Allah Ta'ala ini bolehkah diragui? Boleh tak kita meragui Allah Ta'ala itu? Mana boleh jawab ada 2 pandangan?
Jawapan tak boleh lah. Tapi ayah dia tak alim kan. Ya Syekh, afillahi syakkun. Kemudian ayah jawab apa? Ya, ada dua pandangan. Mana bocor rahsia dah lah. Macam mana? Tapi dia pun suruh anak dia macam biasa, sebab dia dah pakat kita dah. Dia kata, jawab. Tapi anak dia ni kerana terlalu alim, tuan-tuan. Oh, ni orang zaman dulu Orang zaman dulu mari soalan dia pun. Nak khabar alim, nak cerita ni, nak khabar Syekh Syekh Abu As-Sayyad. Nak khabar dia ni alim. Bayangkan semua soalan bila ayah dia khabar ada dua pandangan, dia akan dapatkan dua pandangan. Betul lah berrekaan. Termasuk ayat afillahi syakkun tu, padahal patutnya tak ada jawapan dah, tapi dia ejah bagi sehingga ada jawapan. Jadi selamat ayah dia, memang alim sungguh. Orang ulama yang nak jaga maruah ayah. Jadi kalau orang nampak orang boleh hormat pada aku, orang kena hormat juga pada ayah aku. Dan di situ dia nak cerita, kata ni orang zaman dulu. Dia alim, bila sebut alim semua ilmu. Mana tanya hadis, soalan tu ada soalan hadis, ada soalan fiqh, ada soalan semua. Ayah dia jawab, ada dua pandangan ayah. Dia aja. Orang zaman dulu kalau alim tu alim betul. Semua ilmu boleh jawab. Semua. Nak tanya nahwu boleh, tanya sarah boleh, tanya balaghah boleh, tanya mantiq boleh. Payah nak cari orang alim yang menguasai semua ilmu. Payahlah hari ni. Baik. Wa kadza insyak, mana kalau ada orang syak dalam sembahyang, tuan-tuan, syak, aku tadi baca Fatihah, maknanya tak baca. Kena ambil tak baca. Tu tak boleh syak. Yakin tak? Baca tak Fatihah? Kalau tak baca tu kita baca lah. Kalau makmum tadi, soalan makmum tadi kalau yang teringat bahawa dia ada meninggalkan rukun tu adalah makmum, dia tak boleh patah balik, tuan-tuan. Beza dia tak boleh patah balik. Contoh tadi makmum makmum yang teringat, ini biasanya bukan rukun fi'li lah, rukun yang jenis qauli. Sebab kalau fi'li biasa diikut tak imam, tapi yang biasa kalau makmum boleh untuk tertinggal ni rukun qauli, seperti Fatihah lah. Contoh dia ikut tak imam, lepas tak imam baca surah, dia tak ingat baca Fatihah. Bila tak imam baca surah, tak imam rakaat, Allahu Akbar, dia pun secara spontan pun Allahu Akbar, rakaat. Tengah rakaat baru dia teringat, Allah tak dan lagi baca Fatihah. Dia tak patah balik, sebab dia terikat masa tu. Dia ada terma dan syarat dia dengan tak imam, dia mana boleh langgar tak imam. Jadi kalau makmum lagi simple, makmum lagi senang. Tengah semayang makmum teringat ada tinggal rukun, jangan bimbang, terus saja ikut tak imam macam biasa. Lepas salam tak imam naik satu rakaat. Tu je kaedah dia. Kalau makmum simple. Makmum yang yakin bahawa tinggal rukun, tak apa, tak ada masalah, terus ikut dan naik satu rakaat selepas salam tak imam. Tu je buat. Okey. Lepas tu dia kata wa in alima, ni cerita lagi. Kita tarik. Wa jalsa bin Zuhair lam yakfi. Wa in alima fi akhir rubaiyah taraka sajdatain aw thalath jahala mawdu' wajib rak'atan. Ni detail sikit Baik. Pada berdiri dua meninggalkan sujud, fa in kana jalasa ba'da sajdatihi sajad wa qila in jalasa bi niyyati lam yakfi wa illa faljas. Baik, tu cerita orang tinggal rakaat yang kedua. Okey, insya-Allah kita sambung. Bismillah, boleh baca sunat sembahyang. Sunat sembahyang. Sunat ialah perkara yang dituntut kata manusia supaya melakukannya dengan tuntutan yang tidak wajib. Melakukannya akan diberi pahala dan meninggalkannya tidak dikenakan seksa dan dosa. Tadi saya takut saya terlupa. Kalau ada orang dia syak meninggalkan rukun, tapi selepas solat dia tak beri kesan. Syak kalau selepas mayang dah, dia tak beri kesan. Mana kita lepas mayang syak lah cerita ni, syak mana bukan yakin. Kalau yakin halas lah, tak sah lah mayang kita. Yakin maknanya
Lepas semayang yakin bahawa kita semayang isyak 3. Yakin, secara yakin. Ada? Itu tak salah. Tapi kalau sekiranya syak lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, tapi hanya syak. Maknanya hanya syak saja. Tadi tu tak beri kesan. Syak tak beri kesan. Yakin beri kesan lepas semayang. Sebab tu kalau orang lepas semayang yakin kalau masih baru boleh sambung. Lepas beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tengah Astaghfirullahalazim, Astaghfirullah, mari teringat kata apa? Yakin. Allah, baru 3. Contohnya baru 3. Mayang 4, mayang yang jenis rubaiyah, yang jenis 4, tapi teringat baru 3. Yang ni tak apa, yang ni tak payah mayang semula, tapi yang ni ulama kata boleh sambung kalau masih baru. Fasal tu masih baru. Antara dia selepas salam dengan dia teringat tu masih baru. Baru tu lama kata uruf, tak ada waktu lah. Dia tak letak waktu. Baru yang benda yang kita namakan orang nampak benda tu baru. Contohnya baru lepas Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Tiba-tiba nampak contohnya semua jemaah ni tengah bangun. Contoh dia tak imam tak? Dia memang beri salam dah, tapi tiba-tiba nampak semua jemaah dia bangun belaka. Betul, dia pun masuk mari yakin. Betul lah, ini aku semayang ni semayang 3 baru ni. Mari yakin. Nak kena ulang semayang ke? Tak, sambung terus. Allahu Akbar, boleh. Salam. Walau dah beri salam, sambung. Tak payah masuk. Dia masih dikira dalam solat. Dia boleh kembali. Kalau yang syarat ni yang penting, fasal dia tu, perceraian dia tu masih baru, tak lama dah, masih tak lama dah. Jangan duk kedah lagi, makan kedah dah, makan malam dah. Ustaz, tadi Ustaz main isyak 3. Dah nak sambung situ sedekat lagi. Tak ada dah. Kalau masih baru boleh, tapi kalau dah lama istinaf, maknanya ulang balik. Tapi kalau apa tu? Kalau yakin. Kalau lepas semayang, kalau syak, tak ada masalah. Jangan susah hati. Syak meninggalkan rukun kalau dah beri salam. Syak. Kalau yakin tuan-tuan, masalah. Lepas semayang yakin ada tinggal rukun, khalas, tak sah. Sama ada kalau masih baru boleh sambung, kalau dah lama ulang balik. Dia ini cerita lepas. Tapi kalau dalam semayang, syak memberi kesan. Orang yang syak dalam meninggalkan rukun, masih dalam solat dia tu beri dar, maknanya dia beri kesan pada semayang. Dia kesan. Mana tuan-tuan dikira kalau syak, lepas tu orang syak 3-4 dah. Syak tu bukan yakin, syak tapi tak boleh ambil 4 sebab dia syak. 3 ke 4 3-4, khalas, syarak kata tak boleh terima syak. Tak boleh diterima melakukan satu perbuatan dalam syak, tak boleh terima. Jadi hak paling yakin kalau 3 ke 4 hak paling yakin, yang paling yakin adalah 3. Khalas, 3, jangan nak ambil 4. Sama tak tadi kita masbuk. Bila masbuk, saya contoh masbuk ni, Tok Imam rakaat. Bila Tok Imam rakaat, saya sempat ke tak syak, sempat tak rakaat dengan Tok Imam, nak ambil sempat ke ambil tak sempat? Ambil tak sempat tuan-tuan. Jangan dah ambil sempat. Ramai orang ni dia kerja untuk faedah dia, ambil mudah dia. Kalau dah gitu, dah ke tak dah tak dia? Sebab rasa tadi waktu rakaat tadi rasa macam Tok Imam bangun dah, ambil tak dan ihtiyat, mesti wajib ambil. Tak sempat, dia mesti yakin bahawa dia sempat. Maknanya waktu dia rakaat, Allahu Akbar, Tok Imam duduk rakaat lagi, itu yakinlah. Jangan duduk Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, tu takut selisih, takut tak ada. Ketika itu ulama kata syak memudaratkan. Nampak? Syak beri kesan. Baik.
Sunat-sunat dan sembahyang. Bismillah, fadhal. Sembahyang mempunyai syarat-syarat dan rukun-rukun yang mesti dan wajib dilakukan supaya sembahyang yang didirikan menjadi sah. Kesemua perkara itu telah disebut sebelumnya. Sembahyang juga mempunyai perkara-perkara sunat yang dituntut kepada orang yang sembahyang supaya melakukannya. Walau bagaimanapun tuntutan tersebut bukanlah tuntutan wajib. Dengan itu pahala sembahyangnya ditambah jika dia melakukannya dan tidak dikenakan dosa atau disiksa dengan sebab meninggalkannya. Sunat sembahyang itu banyak dan secara keseluruhannya ia terbagi menjadi 3 bahagian. Pertama, perkara sunat yang ditunaikan sebelum sembahyang. Kedua, perkara sunat ditunaikan ketika sembahyang. Ketiga, perkara sunat yang ditunaikan selepas sembahyang. Naam. Okey, terus sambung. Tak ada apa tu, tak ada syarah lah. Perkara sunat yang ditunaikan sebelum sembahyang, ia tidak lebih daripada 3 perkara. Pertama, azan. Penjelasan berkenaan dengan arti, dalil, syarat dan semua perkara yang berkaitan telah dijelaskan dalam bab yang lepas. Azan kita dah cerita dah. Azan kita dah cerita dah, itu syarat azan apa, syarat muazzin, lepas tu syarat sah azan tu sendiri, sirah, amda yang sunat bagi seorang muazzin, amda yang sunat ketika azan, adanya apa, terji', adanya hauqalah, adanya jawapan pada azan, itu kita dah cerita. Itu sunat, masuk dalam bab sunat sebelum sembahyang. Ayo lagi. Kedua, iqamah. Penjelasan dari segi makna, syarat dan perbezaan antaranya dengan azan telah dijelaskan dalam tajuk azan. Naam. Ketika meletakkan sesuatu pemisah di hadapannya yang memisahkan antaranya dengan orang-orang yang lalu lalang, seperti dinding, tiang, tongkat, atau dengan menghampas sejadah termasuk ulama. Sekiranya perkara-perkara tersebut tidak ada, maka dia akan membuat satu garisan di hadapannya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari-hari raya, baginda memerintahkan supaya diambil 9 lembing yang pendek lalu diletakkan di hadapannya. Lalu baginda bersembahyang dengan menghadapkan lembing tersebut, sedang orang ramai berada di belakang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika bermusafir. Yang afdal ialah pemisah tersebut diletakkan berhampiran dengan tempat sujud. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, antara tempat sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dinding seluas tempat lalu kambing. Nah, yang ketiga ni memang sunat dah. Ni sunat. Sunat ni banyak orang tak amal yang ni. Iaitu sunat letakkan sesuatu pemisah. Mana letakkan sesuatu amid. Ada sesuatu benda, kita semayang kita mengadap sesuatu. Tu sunat dah. Kita kalau semayang mesti ada sesuatu. Jadi sesuatu tu, pemisah tu letak depan dia yang memisahkan antaranya dengan orang yang lalu lalang. Sebab hukum yang kata haram orang nak lalu lalang ni, nak lalu depan ni, haram dalam situasi kalau ada orang tu dah letak. Bila ada orang mayang, dia dah mayang dah menghadap dinding, kita pergi lalu juga depan dia. Masa tu yang kata haram ni. Haram. Yang Nabi sebut yang Nabi sebut dalam hadis, kalau orang tahu ma'alaih, apakah dosa bagi orang yang lalu depan orang semayang ni, maka dia akan sanggup tunggu 70 kharif. Ada orang kata sampai 70 tahun dia akan sanggup tunggu. Nak khabar orang akan takut dengan azab tersebut. Orang akan takut dengan balasan Allah bagi orang yang lalu depan orang semayang. Ini siapa ni? Orang lalu haram bila orang dah letakkan sesuatu. Jadi itu sunat. Letak ni sesuatu sunat. Benda dinding, dinding mayang ngadap dinding. Kalau nak mayang ni pergi cari dinding tu, sunat daripada mayang tengah-tengah. Okey, lepas tu dinding penuh dah, cari tiang. Kalau Masjid Syakiring tu, cari dinding tu depan tu.
Lepas tu baru cari tiang. Mayang ada tiang, ada sesuatu depan. Lepas tu kalau tak ada tiang, baru boh tokak. Dia boh tokak, bukan boh lepel gitu, boh tinggi lah. Ada benda boleh tinggi, tokak barang, ada benda beg. Yang penting benda tu tinggi, reha. Benda yang tinggi dia tu, kalau tinggi dia tu mesti tidak kurang daripada 2/3 hasta. Ni satu hasta kan, 2/3, sikit lah 2/3, tak apa, satu hasta tinggi dia tu. Letak benda-benda, letak benda-benda walaupun kuruh, walaupun kecil. Tapi nak mayang ada benda reha 2-3 hasta lah reha ni. Nak mayang je ambil khosi ke, nampak ada benda ke reha ke, khosi tak dapat, sunat. Ada pahala situ, ada sunat. Jangan kita mayang gitu je kosong. Okey, tak ada juga khosi, tak ada dinding, tak ada penuh. Ada dinding penuh orang, dinding Melaka. Saf pertama penuh dah. Habis mayang mana? Okey, cari pula tiang pun penuh ke? Tokak benda-benda tak ada. Hampa sejadah boleh. Sejadah tu dapat pahala hampa. Mesti mayang ada benda kawasan, itu menandakan sebagai kawasan kita. Tak sejadah. Sejadah tak ada. Kalau zaman dulu lain, boleh gariskan khattan, maksudnya garis satu lain. Nah, mayang ni padang pasir ni, macam masjid ada lain dah. Tapi sebenarnya lain ni kalau ikut muktamad, lain ni boleh, tapi dia ikut tertib dia. Patutnya dia ni last sekali, pilihan terakhir. Pilihan pertama hak muktamad dia kata sepatutnya kena ikut tertib benda. Dinding dulu, kalau tak ada dinding tiang, kalau tak ada tiang ada suatu benda yang tinggi. Tak ada tu baru lain. Ada setengah pandangan dia nak tertib, ada setengah pandangan kedua tak ada tertib. Tak ada tertib ni maksudnya walau ada dinding boleh dah sejadah. Ala kulli hal semayang mesti gitu. Maknanya jangan biasakan mayang tengah-tengah. Tak ada, mesti ada sesuatu yang kita hadap, itu sunat. Ni hadis dia ni. Dia kata apabila Rasulullah SAW keluar pada hari raya, baginda merintahkan supaya dia ambil sebilah lembing yang pendek lalu diletakkan di hadapan dia. Nampak? Itu dalam keadaan tak ada pada pasir, tak ada benda letak biar ada garisan. Last sekali tak lembing di hadapannya, lalu baginda bersemayam dengan berhadapan lembing tersebut sedang orang ramai berada di belakangnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh baginda SAW ketika bermusafir. Dan jangan jauh. Tadi kita kata apa? Benda tu tinggi dia jangan kurang daripada 2/3. Lepas tu jarak antara kita yang semayang dengan benda tu, dengan reha tu, tak jauh sangat. Contoh kalau dia kata mayang Masjid Syakir ni, dia mayang belakang mana dinding depan, memang dinding Melaka kalau gitu. Tak, dia dengan dinding tu, dia dengan tiang tu tak boleh lebih daripada 3 hasta, 3 zira'. Dia antara dia dengan tu. Ulama fiqh kata 3 zira', mana satu saf lah. Maknanya dia mesti jarak dia. Jangan kalau lebih dia anggap tak ada. Kalau lebih benda tu dia anggap tak ada, tak dapat sunat. Ketika orang menghadap ke dinding, menghadap ke tiang, menghadap sejadah, ketika ni lah ulama kata haram lalu depan area hak 3 hasta tu. Masa tu baru haram. Lepas tu kita kadang-kadang orang tengah mayang sana, tapi kita lalu gini, haram tak? Tak, pasal dah lebih pada lain tu. Takkanlah asal depan je haram, tapi nak lalu mana? Kalau orang semayang dah, maksudnya kalau lalu ni dinding lalu kat sini tak ada masalah. Ni tiang orang ngadap ke ni belakang dia tak ada ni sejadah lalu depan sejadah. Itu orang tak menganggap itu sebagai lalu depan orang semayang. Bila orang dah letak taib, itu sunat. Taib. Lagi yang kedua, perkara sunat. Kita macam mana? Okey. Okey. Depan ni tak apa lah.
Boleh. Maknanya itu line lah. Maksudnya kan kita berdiri sos itu kan, lepas pada sos tu kan ada line pula. Line itulah pemisah. Maknanya atas pada line tu kita dah tak dianggap sebagai lalu depan orang sembahyang. Betul penting line tu. Tapi cuma line tu sebenarnya dia duduk pada tertib yang last sekali. Tak. Turutan yang terakhir. Moleknya, tertibnya awal, mayang dinding. Mana kita kalau nak mayang sunat macam cakiring tu tak. Kalau afdalnya semua dinding. Kan kita style kita habis mayang lagi belakang. Patutnya dinding, tiang, mayang depan. Nak dapat sunat lah. Sebab ada pandangan kata kalau selagi ada dinding tak lepas lain ala tertib. Cuma ada qaul, ada kalau dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad syarah kepada kitab Manhajul Qawim, kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, syarah dia nama kitab Manhajul Qawim. Ibnu Hajar dia nakalkan beberapa pandangan dalam tu. Ada pandangan kedua, dia kata tak ikut tertib. Kalau tak ikut tertib ni maknanya line tu ada dinding tapi nak pakai line boleh. Ada pandangan. Okey. Perkara sunat yang ditunaikan ketika sembahyang. Okey. Perkara sunat ditunaikan ketika sembahyang ia terbagi kepada dua bahagian. Pertama sunat arba'ah, kedua sunat hayat. Sunat arba'ah ialah semua perkara yang kalau ditinggalkan maka ia boleh ditampung semula dengan sujud sahwi di akhir sembahyang. Manakala sunat hayat ialah perkara yang kalau ditinggalkan ia tidak membawa kepada perlunya sujud sahwi. Kita akan jelaskan berkenaan sujud sahwi dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya di akhir perbahasan mengenai amalan-amalan sembahyang. Nah, sunat pula dalam sembahyang ada dua je, tuan-tuan. Ada ab'ad, ada hay'ah. Sunat ab'ad ialah perkara yang kalau tinggalkan maka boleh tampung, boleh jabar. Boleh jabar dengan sujud sahwi, boleh tampung kekurangan dengan sujud sahwi yang akan diceritakan dalam bab sujud sahwi nantilah. Bukan ni je, banyak lagi sebab-sebab sujud sahwi. Baik, manakala sunat hay'ah ialah perkara yang kalau tinggal tak bawa kepada perlunya sujud sahwi. Nampak? Tinggal doa iftitah, tinggal at-ta'awudz, a'udzubillah, tinggal baca surah. Orang tanya, dah kerana kau tak baca subhana rabbiyal a'la? Tak payah, tak ada apa-apa lah. Tak ada apa, terluput sunat lah. Tertinggal rabbighfirli warhamni wajburni. Tertinggal doa, tertinggal benda-benda hak bukan rukun dan bukan sunat ab'ad. Yang ni saya tadi tak akad takbir, akad dah semua hay'ah tu. Akad tak, saya tadi tak intiqalat, tak takbir intiqalat. Jadi benda-benda hak sunat hay'ah dia tak menjejahkan, bahkan dia tak perlu pun untuk ganti dengan sujud sahwi. Naam. Okey, kemudian antaranya sunat ab'ad yang disebutkan apa? Sunat ab'ad yang pertama tasyahud awal. Maksud tasyahud awal ialah tasyahud yang dibaca ketika duduk yang tidak disudahi dengan salam. Iaitu duduk di penghujung rakaat kedua bagi solat zuhur, asar, maghrib dan isyak, di mana disunatkan membaca tasyahud ketika itu. Hadis ada menyebut berkenaan seorang lelaki yang tidak sempurna sembahyangnya, sebagaimana riwayat Abi Daud, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar lelaki tersebut, "Fa iza jalasta fi wasati salati fatma'inna waqtarish wa qizatal yusra summa tashahhad." Apabila kamu telah duduk sampai di pertengahan sembahyang, maka tetaplah sebentar dan dudukkan paha kamu yang kiri dan bacalah tasyahud. Dalil yang menunjukkan bahawa tasyahud awal ini sunat dan bukan fardu ialah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat zuhur dan baginda telah meninggalkan duduk pada tasyahud awal. Apabila baginda menyempurnakan sembahyangnya, baginda sujud dengan 2 kali sujud, iaitu sujud sahwi sebagai ganti kepada tasyahud awal yang ditinggalkan dengan sebab meninggalkan duduk tersebut. Sekiranya ia merupakan satu rukun,
nescaya baginda sallallahu alaihi wasallam pasti akan tetap melakukannya dan ia tidak tertampung dengan melakukan sujud sahwi. Naam, tasyahud awal itu sujud sahwi. Tasyahud awal ataupun ba'd dia kata, ataupun ba'dul ba'd. Tasyahud awal tu sunat ab'ad ataupun kita dah buat dah sunat ab'ad tapi tak sempurna. Tasyahud awal ni sampai lafaz syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud. Tasyahud. Jadi ada orang baca tasyahud tapi tak sempurna, itu pun masih lagi sunat untuk sujud sahwi, sunat ab'ad. Dia baca tak sempurna, dia tinggal mana assalamu alayka, tinggal assalamu alayka, terus baca assalamu alayna wa ala ibadillah, masih lagi sunat sujud sahwi. Itu yang pertama, iaitu dipanggil sunat ab'ad. Yang pertama iaitu tasyahud, bacaan tasyahud itu. Baik. Yang kedua dia kata selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud. Sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni di mana ni? Ini tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir, selawat tu rukun. Ini cerita tasyahud awal. Bacaan tasyahud awal tu, lepas tu benda lagi sunat ab'ad, selawat pada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya tasyahud awal yang paling maksimum, yang mana kalau kita kata, kalau kita baca sampai tahap tu kira sempurna dah. Maknanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, walaupun tak ada wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad jadi sunat ab'ad tapi tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Betul, wa ala Muhammad ni bukan sunat ab'ad, ya, tapi di tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal, kalau orang baca Allahumma salli ala Muhammad, tak ada wa ala ali Muhammad, kena sujud sahwi tak? Tak. Sebab sunat ab'adnya pada selawat pada Nabi sahaja. Allahumma salli ala Muhammad. Wa qila, ada qaul kata ya, tasyahud awal pun sunat ab'ad dia bersekali dengan wa ala ali Muhammad. Ada pandangan tapi muktamadnya tak. Tapi tasyahud akhir tak, selawat pada ali. Selawat kepada Nabi tu rukun. Selawat pada ahli keluarga Nabi jadi sunat ab'ad. Mana kalau tasyahud akhir paling ringkas, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maknanya selesai rukun dan selesai sunat ab'ad. Walaupun dia tak buat mari selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah tu kesempurnaan. Kama sallaita ala Ibrahim ala, tu kesempurnaan. Paling nak cepat lah, paling nak derah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Maknanya tak payah sujud sahwi dah. Dah cacat dah lah. Mayang tu kira tak cacat dah bila ada. Itu tasyahud akhir. Tasyahud awal hak paling maksimum, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Allahumma salli ala Muhammad. Cukup dah. Maknanya hak tu orang tak panggil cacat dah. Boleh dah. Pasal dia kata sini selawat. Yang ketiga, duduk untuk membaca tasyahud awal. Duduk tu. Mana ada orang baca tasyahud awal tapi belang-belang nak pergi diri. Tak duduk. Duduk tak? Sambil-sambil Allah at-tahiyyatul mubarakah, sambil-sambil nak bangun tu, dia baca gitu. Tak duduk. Apa kena sujud sahwi kau? Cacat kau. Pasal apa? Duduk. Baca duduk. Duduk tu adalah sunat ab'ad. Jangan baca belah-belah nak berdiri, tak boleh. Baik. Kemudian yang keempat, selawat ke atas ahli keluarga Nabi. Nampak? Sunat ab'ad kat mana selawat atas ahli keluarga Nabi ni? Selawat selepas tasyahud akhir. Lepas selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu lengkap. Hak molek selawat Ibrahimiyah. Dalam arti kata lain, disunatkan berselawat ke atas ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas membaca tasyahud ketika duduk untuk tasyahud yang akhir, duduk tahiyat akhir, dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz yang sempurna untuk berselawat telah disebut. Amda selawat Ibrahimiyah lah. Untuk sempurna. Okey, yang kelima, mana lagi sunat ab'ad? Membaca qunut
ketika i'tidal di rakaat kedua pada sembahyang subuh, dan di akhir rakaat sembahyang witir selepas separuh daripada bulan Ramadan, dan juga ketika i'tidal di rakaat akhir pada mana-mana sembahyang yang dibaca qunut nazilah. Membaca qunut ketika i'tidal di rakaat kedua pada sembahyang subuh, dan di akhir rakaat sembahyang witir selepas separuh daripada bulan Ramadan, dan juga ketika i'tidal di rakaat yang akhir pada mana-mana sembahyang yang dibaca qunut nazilah. Ni sunat abad dah. Ni macam apa? Bercanggah sikit lah. Dia sebenarnya qunut nazilah. Qunut nazilah bukan sunat abad. Kalau ikut dalam ibarat ni, kalau dalam ibarat nombor 5 ni, waktu kita ngaji kena bertalaqi. Qunut nazilah, ada orang tinggal qunut nazilah kena sujud sahwi tak? Tak kena. Membaca qunut ketika i'tidal rakaat kedua pada sembahyang subuh dan akhir sembahyang witir selepas separuh daripada bulan Ramadan, dan juga ketika i'tidal di rakaat yang akhir pada mana-mana sembahyang dibaca qunut nazilah. Ni mana seolah-olah dalam ibarat ni dia nak kata sama ada kena tengok hak yang Arab punya, tapi kalau hak versi Melayu ni seolah-olah dia nak kata sunat qunut nazilah itu adalah daripada sunat abad. Sebenarnya qunut nazilah bukan sunat abad. Maknanya kalau ada orang kata dia asal nak buat qunut nazilah tapi tak buat, dia sujud sahwi tak? Dah kena dah. Ni Khatib Syarbini sebut, Syekh Khatib Syarbini sebut syarah dalam Mughni, dia kata qunut sunat abad, iaitu apa sunat abad qunut ni? Qunut subuh wa qunutul witri, dan qunut witir pada separuh yang kedua Ramadan, duna qunut nazilah, bukan qunut nazilah. Clear ni. Rasanya dia salah terjemah. Dia salah. Rasanya confirm kita Arab dia akan tulis duna. Maknanya dia sebut qunut nazilah tapi dia nak khabar bukan qunut nazilah. Hal ni dia tak ada kalimah bukan, disekalikan. Mana boleh qunut nazilah tu sunat biasa. Mana kita dah main syarat macam musim sekarang Covid qunut nazilah. Tapi kalau saya rasa malah takkan nak sujud sahwi pula, benda sunat. Tak sujud sahwi pada meninggalkan qunut nazilah. Baik. Tak yang witir pada akhir Ramadan abad tu. Mana kalau tak imam tinggal, sebab benda tu tuntut tang. Tak imam tinggal, tak imam tak witir. Maknanya bila tak imam tak witir, sunat sujud sahwi. Tak witir pula, tak kunut. Bila tak imam tak kunut, sunat sujud sahwi. Kalau tak imam tak witir, tak payah buat apa. Tak payah witir jugalah tak. Tak imam elah, tak apa witir malam ni. Jangan nak rajin pula. Sujud sahwi lalu apa? Tak imam tak witir. Kalau tak imam tak witir, kita witir lah. Okey. Ni tak silap. Maknanya kalau ikut terjemahan ni silap, tapi kena check dekat versi Arab. Tapi kalau sepatutnya tak salah juga versi Arab. Mana versi Arab sepatutnya qunut nazilah ada dia tulis, dia masuk qunut nazilah tapi dia ada kalimah duna ni, maksudnya dia sebut, dia kata qunut abad ni apa? Qunut subuh, qunut separuh akhir Ramadan, duna, bukan qunut nazilah. Kalau buang kalimah bukan tu, jadi macam qunut nazilah sekali macam sini. Taib. Imam Ahmad dan lainnya meriwayatkan daripada Anas, kata Rasulullah sentiasa membaca qunut pada sembahyang subuh sehingga baginda meninggal dunia. Ini hujjah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang kata qunut ni sunat, kerana qunut ini amalan yang dikatakan start dia Nabi qunut, Nabi tak pernah tinggal qunut sampai Nabi meninggal dunia. Dalam mazhab lain qunut bukan sunat abad, tak sunat dia subuh tak ada qunut. Pasal apa? Dia berpegang kepada hadis yang kata qunut Nabi pernah buat tapi tidak berterusan. Nabi buat tapi tidak berterusan. Naam.
Macam mana? Ada sembahyang subuh tak baca kunut? Tak sujud sawi. Itu sebab dia ni lah. Sebab dia bukan mazhab Syafi'i. Sebab dia bukan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i tinggal kunut, sunat sujud sawi. Jadi kalau ada tempat yang di negara kita ni, contoh negara kita sendiri, Malaysia ni, sepatutnya dia punya pengamalan dia pada mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i itulah sistem dia. Bila kunut itu sunat abad. Kalau tak kunut, maka sunat, maknanya bila tak kunut tu ada khalal, dia anggap ada cacat. Jadi macam mana nak tutup cacat tadi? Dengan sunat, dengan sujud sahwi. Tak ingat juga. Cacat lah. Cacat semua. Kalau sujud sahwi pun tak ingat, sembahyang sahih tapi kekurangan lah. Sujud sahwi itu didatangkan untuk nak menutup kekurangan sunat abad. Cuma kita ni bila sebut, patut penting bila kita mengaji, kunut tu sunat abad. Sunat, masih lagi sunat. Walau sebut abad pun tetap sunat. Dan bila kita sebut sujud sahwi itu pun sunat. Maknanya dalam sesetengah keadaan kita pergi ke tempat yang memang orang tu tak kunut, contohnya lah. Jadi kalau tak kunut tu bukanlah menjadi satu isu yang besar. Itu tujuan. Kadang-kadang kita mengaji sunat ni nak suruh kita bawa ke situ juga, supaya kita dapat meraihkan di setengah-setengah keadaan. Kalau kita pergi Perlis, orang Perlis ni katanya tak ada kunut. Wallahu a'lam. Katanya sebab tak pernah sembahyang subuh kat Perlis, tak tahulah. Katanya tak ada kunut. Bila tak ada kunut, jadi janganlah bila nampak orang situ dah style dia gitu. Jadi jangan kita ni duk beria pula. Maknanya lepas sana dah duduk 10 hari kat Perlis. Bila duduk 10 hari, hari-hari sujud sahwi sama. Tak imam beri salam je sujud sahwi. Itu nampak sangat nak bergaduh, nak gocoh. Jadi cari balah belaka lah. Jadi kita ni bila kita mengaji nak dapat harmonikan dengan suasana, menjaga hubungan sesama insan ni wajib. Yang ni sunat. Maknanya nak jaga hubungan, tak boleh nak mengata, tak nak cari debat, tak nak cari balah. Benda ni wajib. Jahak tinggal kunuk ni sunat. Kadang-kadang kita korbankan benda sunat untuk nak dapat satu benda yang wajib, benda yang lebih anfak. Jadi sebab tu kadang-kadang sebab kita mengaji benda sunat pun sebab gitulah, supaya kita jadi lebih terbuka, tak jadi sempit dah. Bukan jadi macam kerah pergi Mekah hari-hari sujud sahwi, takkan pula. Pergi Madinah sujud sahwi, pergi Mekah apa? Tak imam tak kunut. Jadi tak apalah, sebab itulah kita mengaji benda tu sunat. Bahkan kita boleh baca kunut. Kalau tak imam tak baca kunut, makmum boleh baca kunut. Harus boleh makmum baca kunut. Jangan sampai dia terlewat sangat. Tak angkat tangan pun tak apa. Angkat tangan tu pun sunat. Dan bila sunat tak apa. Kita boleh sempat baca kunut. Ataupun kalau tak baca pun, benda tu bukanlah isu yang mengeluarkan seorang daripada Islam. Jadi kalau kita ngaji gitu, bila kita tahu kunut, itu tujuan dia, benda nak tahu ni sunat, ni bukan sunat. Jadi ada contohnya macam amalan-amalan ni. Ada setengah tempat lah. Contoh kalau dia kata, sini boleh buat maulid ni. Buat maulid boleh, tapi tak nak gendang. Contoh lah. Jadi kalau kita kata kalau tak ada gendang, tak nak buat maulid. Ke kita buat juga maulid tanpa gendang. Sepatutnya kita pilih tak apalah. Gendang tu nak menghiasi saja alunan-alunan qasidah tadi. Tapi kalau untuk dakwah, masalah dakwah, supaya orang ramai pun dapat selawat juga. Orang ramai dapat juga berselawat apa semua. Jadi kadang-kadang kita bertasamuh pada benda-benda yang kecil untuk dapat satu benda yang lebih besar.
Kita ingat ada ulama-ulama besar ni, siapa, Al-Habib Umar, pernah satu kali lah ada orang sebar dalam media sosial ni, orang sebar, orang kata pelajar-pelajar di Darul Mustafa ni setiap kali lepas main subuh dan sembahyang asar, dia kena sujud pada Habib Umar. Dia mari keluar cerita tu. Kes dia ambil lah satu gambar video. Memang kita ni setiap kali lepas subuh dan asar, 2 waktu ni di Darul Mustafa, dia orang akan buat bersalaman secara berantai ni. Bayangkan pelajar 500-600 orang memang salam. Dia orang tak ada kalut-kalutnya. Setiap lepas subuh, setiap lepas asar. 500 orang, 600 orang pelajar memang berantai. Macam kita ni gini. Bayangkan masjid luar 500-600 orang setiap hari lepas subuh. Jadi Habib Umar ni berantai cara Hadramaut ni lain. Dia sah yang pertama ni, sah tengah ni, hak depan ni, hak ni yang dulu yang akan pergi ke depan ni. Mana orang lain je lah akan gerak. Seorang bila dia salam, dia akan duduk situ. Lepas tu orang berikutnya duduk sebelah dia. Gitu. Jadi kalau orang duduk depan, kita tak gerak lah, duduk situ lah. Jadi Habib Umar ni, tangan dia pasal dah 500 orang, lengah lah orang cium tangan dia sama. Jadi dia akan letak tangan dia atas sesuatu lah. Tak larat kita ni berapa orang cium tangan kita, tak apa lah. Ni kalau dah 600-700 orang, lengah lah gini. Jadi dia letak je lah atas, macam ada satu tempat dia bertenggek, tangan dia gitu, terkeluar jadi orang salam gitu je lah. Jadi keluar dalam sosial media, dia kata, pelajar ni lepas subuh ni ada sembahyang lain pula, kena sujud pula. Ambil gambar dari belakang, sujud. Jadi Habib Umar kata apa? Tak apalah, dia orang ni marah kita ni salam cium tangan ni. Tak apalah. Kalau dia orang kata dia orang boleh terus nak datang Darul Mustafa ni nak mengaji dengan syarat tak ada salam, kita tak payahlah salam. Tak ada salam kan? Ada salam tak cium tangan. Berapa bulan? Dekat 2-3 bulan. Salam Habib Umar tak cium tangan. Maknanya Habib Umar ni fiqh dakwah dia luas. Salam pun cium tangan tak boleh. Okey, tak apa. Kamu mari sini mengaji, kita tak cium tangan. Nampak? Orang berjiwa besar. Kalau kita tak, lawan. Kalau kita gitu lah, lawan apa ada, dia boleh untuk bertasamuh, dia boleh untuk nak tak apa. Tak apa, kita ra'i lah. Dia orang marah tu, cepat cium tangan ni. Tak apa, sebab kita nak tarik dia orang ni. Jadi kita tinggal. Sama tak? Kalau pergi tempat tak ada gendang, tak apa, tak ada gendang. Buat maulid okey, boleh. Selawat pada Nabi boleh. Qasidah boleh. Gendang ni tak nak, tak apa. Okay. Jangan. Hari ni kita berlawan. Kita berlawan lah. Orang tu tak suka, lantak tak suka, pergi keluar. Kita nak jauh ke orang. Tak usah mari. Neraka tempat kamu. Orang dakwah, orang ulama, dia dakwah, dia fikir orang tu Nabi. Pasal tu dia macam mengalah sama. Pasal dia fikir ke Abu Jahal lah. Dia fikir pasal Abu Jahal, dia fikir pasal Abu Lahab. Lepas tu dia kena sama. Takkan teruk sangat sampai tak balas, sebab fikir ke orang tu lah. Orang dah buat macam ni, Lah sekali pun tak berlawan tak, tapi hijrah. Maknanya nampak macam lemah, tapi sebab memikir tentang umat tu dia besar. Sifat Nabi ni haris, rasa terlalu bertanggungjawab pada umat. Jadi kalau lawan, kalau buat, nanti Allah Ta'ala akan turunkan sesuatu. Jadi sentiasa mengambil sifat. 13 tahun sifat mengalah, 13 tahun. Bila cerita perang Badar, bila cerita ni, bila betul-betul ada kekuatan, ada perintah Allah, barulah. Mana ada perang kat Mekah, ada semua mengalah. Baik, itu sunat. Kemudian dia kata
Imam Ahmad lain Rasulullah sehingga meninggal dunia. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Anas, dia telah ditanya, adakah Nabi baca kunut pada sembahyang subuh? Jawabnya ya. Kemudian ditanya lagi, adakah kunut itu sebelum rakaat? Jawabnya selepas sedikit daripada rakaat. Sila rujuk kepada Al-Baihaqi pada bab sembahyang subuh dan bab kunut pada sembahyang witir. Kunut yang disunatkan ini boleh dilakukan bermula dengan memuji Allah Ta'ala, berdoa kepadanya dengan apa sahaja yang dia mahu, seperti menyatakan Allahumma ghfirli ya ghafur. Nampak? Yang khabar rangkuman adanya pujian, adanya doa adalah memadai dalam satu ringkasan Allahumma ghafirli ya ghafur. Mana orang kunut tu kurang-kurangnya Allahumma ghafirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kejap kau tak iman tak kunut kat perleh wah. Allahumma ghafirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bukan lama. Tak apa besar. Kena ngaji . Ni contoh kunut yang ringkas. Allahumma ghafirli ya ghafur. Lepas tu selawat. Cukup. Naam. Tetapi yang sempurnanya ialah iltizam dengan doa yang dibaca oleh Rasulullah. Allahumma hdini fi man hadait. Hadait pendek banyak orang baca panjang Allahumma hdini fi man hadait. Salah. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Ayat tu panjang. Afait panjang. Banyak orang khabar dah sini dah situ dia ikut pada otak dia. Sini baru panjang sini. Tengok terjemahan dia lah. Terjemahan dia tengok. Kalau dah situ hadait, kalau hadait jadi makna lain. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah aku hidayah seperti mana pada mereka-mereka yang engkau telah saling memberi hidayah di antara satu sama lain. Jadi gitu pula. Hadait ni Allah beri hidayah ke dia, dia beri hidayah ke Allah. Sikit je. Afait memang boleh gitu. Tak boleh afait. Mesti afait. وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. Itu yang warid adalah hadis. Imam disunatkan membaca dengan lafaz jamak. Kalau tak imam baca lafaz jamak. Allahumma hdina. Imam mesti dengan lafaz jamak. Fi man hadait. Ada riwayat kata tak boleh tak imam baca seorang. Tak imam baca doa seorang tak boleh. Tak imam kena baca dengan lafaz jamak. Kita ada sebut dah dulu. Kemudian dia kata At-Tirmizi meriwayatkan hadis hasan, dia berkata kami tidak dapati daripada Nabi SAW kunut yang lebih baik daripadanya yang dibaca pada sembahyang witir. Ubay bin Ka'ab telah menjadi imam kepada mereka iaitu pada bulan Ramadan, dan beliau telah membaca kunut pada separuh akhir Ramadan. Al-Hakim meriwayatkan daripada Abu Hurairah, apabila Nabi SAW mengangkat kepalanya pada rakaat pada sembahyang subuh di rakaat kedua, baginda mengangkat kedua tangannya sambil berdoa Allahumma hdina fi man hadait. Para ulama menyatakan bahawa sunat menambahkan pada kunut falakal hamdu. Ni dia ada ulama kata sunat tambah. Tu yang tambah tu nastaghfiruka wa naktubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Jadi ulama kata selawat pada Nabi tu dan pada ahli keluarga Nabi pada kunut hukumnya sunat abad. Kalau ada orang baca kunut ni Allahumma ghafirli ya ghafur tapi tak selawat pada Nabi ataupun tak selawat pada ahli keluarga Nabi, masih lagi sunat kena sujud sahwi, sunat abad lagi. Ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang menyebut tentang selawat ke atas Nabi SAW selepas berdoa dan berzikir. Nampak? Mughni mu'tad. Disunatkan mengangkat kedua tangan ketika membaca kunut dengan menghalirkan kedua tapak tangan ke arah langit. Sunat. Pada waktu doa kunut ni sunat diangkat tangan. Wallahu ta'ala alam. Habis sampai sunat. Soalan pada muslimah. Tengah wirid baru teringat tak sujud sahwi. Boleh tak sujud sahwi?
Dia tengah wirid kata Allah tak sujud sahwi, boleh. Boleh juga. Sama juga macam hukum orang tinggal rukun. Boleh juga mengulangi sujud sahwi. Maknanya dia tak sujud sahwi, patut kena sujud sahwi. Lepas tu, lepas tengah wirid astagfirullah, teringat, maka boleh hukum dia kembali sujud sahwi, tapi dihukumkan dia telah kembali balik ke dalam salat. Maknanya wajib kena ulang balik tahiyat akhir. Walaupun dia baca tahiyat akhir, wajib ulang balik tahiyat akhir. Dan dia hukum dia telah kembali balik dalam sembahyang. Maknanya kalau tengah sujud sahwi tiba-tiba dia ketuk, batal sembahyang dia. Siapa suruh ulang balik? Molek-molek dah habis, ulang. Tak apa, nak ulang boleh. Ulang kalau masih baru, tapi kalau batal solat dia, sebab dia anggap kembali balik dalam solat. Okay. Wallahu ta'ala alam. Kalau imam sujud sahwi, makmum tak ikut minum, Batal makmum. Batal. Kalau dia tak niat mufaraqah. Kalau tak imam sujud sahwi, dia tak nak ikut tapi dia niat mufaraqah. Maknanya dia, aku keluar, kemudian dia beri salam, tak apa. Tapi tanpa niat mufaraqah, batal. Dia walaupun dia sunat, tapi sunat yang fahish, sunat yang terlalu ketara. Kita jadi bersengkang untuk imam ni dalam keadaan dengan sesuatu yang sangat ketara, batal. Kena je. Naik ke bangun solat malam sujud. Jadi susunan ni gini, ada yang mengatakan kita harus solat taubat dulu. Ada yang mengatakan kita perlu solat sunat dulu. Jadi mungkin ada Susunan. Dia tak ada susunan. Tinggal lagi, kalau witir ada. Nabi sebut jadikan akhir sembahyang malam kamu itu adalah dengan witir. Maknanya witir ada susunan. Orang bangun malam, dia kata nak akhirkan sembahyang apa? Ya, sembahyang witir. Tapi susunan hak yang sebelum tu, nak sembahyang apa dulu? Sembahyang tahajud dulu ke, sembahyang ni dulu ke? Tak ada susunan, tak ada nas lah. Cuma bukan nas, tapi cuma orang duk kata gini, selalu orang buat gini. Dia kata kita ni kalau kita nak berdoa, kita taubatlah dulu. Kita nak minta dah. Dah lah dosa banyak, nak minta. Gitu je lah dari segi sudut, bukan nas. Macam kita lah, kadang-kadang kita nak benda kita pun astagfirullahalazim. Nak, maknanya kita bersihkan dulu kita daripada dosa. Taubat dulu. Tak ada satu je. Maknanya sebelum nak kejap lagi pasal tahajud, nak doa, nak ini. Jadi kita nak bersih dengan taubat. Jadi sebab tu didahulukan sembahyang taubat. Tapi tak ada susunan. Nak sembahyang ni dulu boleh, sembahyang tak ada. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.